Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah kitab Muhimmah surah Puak Tuyu ini yang tertangguh dengan kedatangan Ramadan. Dan 11 dan adalah Nabi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya? Keluar ia antara segala lelaki, padahal memandang ia isteri atau anak perempuan kamu, kepada mereka itu segala laki-laki, dan memandang lelaki itu kepadanya kepada isteri kamu. Ni sama-sama dah baca. Yang ni hendaklah kita faham bahawasanya kehidupan kita ni tidak terlepas daripada hukum syarak. Sama ada ketika kita di rumah, di luar rumah, di sekolah, di pejabat, di mana-mana. Sekarang itu dikatakan Islam ini agama yang syumul, yang lengkap, yang ada serba-serbi. Maka di antaranya hukum tentang hijab ataupun tentang mukhalatah yang sangat dititik beratkan oleh ulama-ulama, istimewa pada zaman mutaakhirin ini. Iaitu kita tak boleh membiarkan anak isteri kita yang perempuan keluar sebagaimana anak kita atau saudara mara kita yang laki-laki. Tak sama. Jangan fikir sama. Hak kata sama ni barat, yang kafir, yang tak ada kena-mengena dengan Islam. Jangan kata anak perempuan keluar sama dengan anak laki-laki keluar. Tak boleh. Dia ada hukum. Di antara hukumnya, hendaklah kita pastikan aurat mereka itu terjaga. Yang kedua, walaupun aurat telah dijaga, pastikan tidak berlaku mukhalatah, iaitu percampuran yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka dua perkara ini tidak lagi diambil peduli oleh umat Islam zaman moden ni, zaman hadari ni. Payah nak sebut. Banyak lagi benda lain hak cedera, tapi nak cover dua ni. Yang pertama, tak menutup aurat. Yang kedua, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas. Batas mana? Batas hadis. Dan tidak ikut lunas Islam. Maka kalau kita biarkan dua perkara ni berlaku, maka kita ni muka tak malu. Kerana hadis ni kata, ala tastahyu, adakah kamu muka tak malu? Mu tak rasa malu, tak rasa aib, tak rasa benda pun. Isteri kamu nampak bersama-sama dengan jantang-jantang di tengah jalan, walaupun bukan dating, tapi orang nak tengok ke atas ke bawah boleh belaka. Nak tengok ke side mirror boleh bini kita. Nak tengok ke bawah boleh, ke tepi boleh, ke depan boleh, tanpa ada keperluan yang mustahak pada syarak ataupun hajat yang perlu. Maknanya ni budak-budak perempuan, isteri-isteri orang bebas dilepas ke mana saja. Salah. Ini bukan Islam. Ini sesat. Nampak? Tapi ini yang orang umat Islam perjuangkan, iaitu dipanggil arus kemodenan. Nampak? Datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya, speechless,
Mata buta. Dan ada 2 orang perempuan di rumah Nabi. Nabi hambak 2 orang perempuan ni suruh masuk dapur. Nampak? Kata perempuan ni, dia tak nampak kami, dia buta. Memang dia tak nampak, tapi mu nampak dia. Ni bukan orang buta tengah jalan. Nak selek belaka, dahlah dalam keadaan bebas, pakaian yang tidak ada sakatan sedikit pun. Maknanya sesak dah umat ni. Tu sahabat buta padahal tak apa dah lah. Depan Nabi takkan nak buat maksiat, takkan puan nak raba sahabat Nabi yang buta. Tak berlaku dah. Tapi nak memberi pesanan kepada umat bahawasanya jangan buat lebih kurang tentang bab hijab ni. Nah, acul bobi hal ni. Nah, dia tengok tengah jalan tu ada belaka ke puan. Dulu ada zaman sahabat ni, salafus salih rupang mengata rawa. Ada? Ada. Tak sah zaman salafus salih nampak? Zaman almarhum Cik Khaleh dah. Orang kata zaman belum semua itu. Tak ada orang puang. Faham? Duduk rumah gitu. Main kelubung dengan klotonnya tak kepala buah itu. Takut orang tengok. Nak kalau dia ambil ubi store berlari macam dia kacik. Cuk lari ubi bumbung. Takut orang tengok. Nak ni hancur buah bi. Kat mana ada apa? Ada lah ke? Di simpang-simpang jalan, traffic light berderu. Dia tengok. Tengah garis. Kalau tengok tengah waktu yang munasabah, tengah garis. Nah. Duduk puang. Bini orang tak bini orang rata rawa kali. Kalau dalam perjalanan nak di tempat yang harus pada syarat tu bab lainnya. Apa sih duduk ngata rawa ni? Dalam kedai, luar kedai. Nah. Orang tengah bang budak puang. Beriak cok. Tak ni lambat tak ni. Sakok je. Tak sakok tunggu kat JPJ je jadi bersusun-susun kereta. Mari daripada turun bukit Grema tu tak boleh nak masuk kot JPJ tu. Berbolak-bolak kali kereta. Kita ingat naik Jambatan nak ramai. Tak street. Street maknanya pergi Surajaya dengan Maidin. Potong kereta tengok dia apa pakai telekung. Tak potong tengok dia apa pakai telekung. Ngata rawa kali. Nah. Jadi tak ada hukum macam ni. Tak ada hukum. Dan kalau kita masing-masing tak jaga keluarga kita, masyarakat punah. Dia daripada keluarga dia pergi kepada masyarakat, daripada masyarakat dia pergi kepada negara. Nah. Tak ada malu dah. Dulu dia buat konsert nyanyi joget dalam TV tu. Dia buat budak-budak muda, mak-mak rempit. Nah, dengan minus skuter beruk. Dia buat depan tu. Hak tukang lambar tangan. Ada 50 ekor depan Dewi 50 yang seorang. Ada pun Dewi duduk prepek 30 yang. Duduk depan tu sorok ah. Betul suku benar. Dan ni dia panggil muslimat pula. Tengoklah TV. Kalau acara nyanyi. Pok-pok pakai jibak labuh belaka. Depan penyanyi laki-laki tu. Yasin ada, Angkabut ada belaka. Nah. Depan tu budak puang. Pakai tudung labuh, pakai jubah. 50-60 orang dia buat depan. Menunjukkan bahawasanya tidak salah muzik seperti ini dalam Islam tu. Ini sekarang ni jarang Yahudi Nasara. Nah. Hari kelima, raya kelima. Nah, tunjuk moci-moci ni hak umur 60, 55, 56 ke atas ha. Hak jenis dipanggil naik atas petang. Nah, ada seorang kepala haliang. Dia panggil naik atas petang. Hak muda-muda dah panggil, dia panggil hak jenis tak beli pek tau. Faham? Faham tau? Jenis kau tak pakai model tau. 60, 65. Naik buat benda? Naik joget dengan pasangan laki-laki. Hak laki-laki pula ayah haji laki panggil. Faham? Perkenal. Tak kerja tengok. Ayah haji ni naik sekarang umur 60, hak ni 59 naik. Panggil hak wacik tua sekarang naik. Joget. Tak lama, dalam 2 minit 3 minit lah. Joget musik ketang kali. Macam beruk tu. Nah, tak ada malu sikit tau. Kalau dulu keluarga dia tu ambak dia, memang ambak Kulayu. Memalukan keluarga 7 lapis keturunan malu dengan perbuatan kamu muncul dalam televisyen berjoget dengan laki-laki mana pun tak tahu. Ni ada hak. Ni orang bangga. Oh, power tu aku semalam. Pasal apa? Pasal kita ni tak tahu ke benda habis.
Tak apa benda. Nah, tak ada maruah, tak ada muruah, tak ada. Dan ni ala atas tanya muka dah malu. Rasa rawa kali kat sini. Nah, bukan kata tak boleh keluar, bukan kata tak boleh kerja. Yang bebas sangat lah ni. Nah, tengok kat orang main. Pasal minggu padang rapuang kita tak nak beli dah. Padang dia. Tengok mana-mana pasal minggu, pasal gaib, pasal malam. Rapuang amat beli. Walau tidak amat beli. Dia banyak melihat-lihat je. Nak beli hak je nak beli. Duk tengok tak kejago, tengok tak ke dia. Kalau rumah kirim beli pin baju, beli tikar, ni habis kepala. Jadi maknanya macam gerak putih lah rapuang. Rata awal kali. Putih tak ada sakatan. Nampak? Bila dia umur 18, bebas. Boleh berzina dengan siapa saja yang dia nak. Umur 17, salah. 18, beres. Kita dah 18. Dia kata 2, gendong jatang mana? Nampak? Jatang orang ambil. Hak sini dia kata 2. Macam belanda kacung. Buah tak rezek. Motosikal mari ambil. Mana ada lah kapung tu. Orang kapung tu nak kata benda tengok belakang. Kalau dulu kata acuh motosikal. Ni ikut nak ambil, bagi ambil. Banyak gila kapung. Berat nak ni bukan kata Pak Tuju ni. Abi kata rawa tu. Nampak? Ladang tak ladang abi, masuk abi. Jengkreng abi. Rosak muda-muda tak ikut syariat, mereka ni lah golongan yang akan jadi pelapis. Dah pelapis jengkreng dah. Nampak tak ada apa-apa. Nak kita ada muda tua ni tunggu masa. Tunggu masa. Lah bola kotak, seko-seko lagi padang. Gitulah. Hak golongan muda ni tak tahu benda yang akidah, tak tahu benda hukum halal haram tahu. Sekarang ni telah diterima bahawasanya boleh budak-budak keluar malam, budak perempuan. Orang tak arah ni. Dulu tak boleh. Ni orang terima dah. Dan orang terima dah ni maknanya boleh dia berkawan dengan kawan laki-laki asalkan janganlah balik lewat sangat. Ni terima dah ni. Padahal benda ni haram, kena laknat. Mal'unun. Kena laknat. Mana-mana ayah yang membenarkan anak perempuannya keluar daripada rumah, mendedahkan aurat, jadi fasik, automatik, bukan manual. Alaupun atas nama sukang. Sukang, Allah Rabbi. Sukang dah berlari 100 meter. Nampak? 100 meter berlari, main sukang. Wakil state negeri, bukan wakil Pak Tuju. Wakil Terengganu. Bila wakil Terengganu takkan berlari pakai baju kurung. Pakai luar kek ni. Ada tulis Terengganu sini. Tulis Terengganu. Berlari 100 meter, lapuan. Seluar kek akan. Bangga ayah boleh pingat emas. Bangga apa mu boleh nama fasik, bapak fasik. Nampak? Pasal apa? Anak dia mendedahkan aurat berlari depan orang ramai, ditonton oleh ribuan, puluhan ribu mata dalam stadium. Ambil gambar pula anak dia, buang keluar depan orang ramai. Benda ni tak berlaku zaman dulu. Inilah bid'ah dalalah. Bukan bab zanji, bid'ah dalalah. Hak ni bid'ah dalalah. Hak sesat. Peraturan sukan negara mewajibkan pakaian yang sedemikian rupa. Dia ada akta dia. Peraturan Quran dan hadis wajib melindungi perempuan itu daripada dilihat warna kulitnya oleh orang laki-laki. Hak mana dia ikut? Peraturan sukan ke peraturan Quran hadis? Peraturan sukan. Nampak? Allah kata pakai jibak, Nabi kata kena tudung habis aurat. Tak ikut. Tak sokan wajib pakai gini. Kena pakai gitu. Jadi mati gitu lah. Wa ma kiblatuka MSN kiblati. Majlis Sukan Negara. Laki boleh giata bini, berlatih, berlari. Mendedahkan aurat, laki giata pagi-pagi, petang dia ambil. Tadi tak kabur.
Lepas tu? Muka apa? Saat ni dah kapur. Jadi awak tulis. Orang sepandang. Kita tanya dia. Kat mana sih? Ketahuilah oleh musuhnya hukum segala perempuan yang bantahan ini tiada ikut ajaran suami dan taat itu, iaitu daripada dosa yang besar, lagi akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab itulah yang memasukkan ke dalam neraka. Jadi kenalah kita tahu bahawasanya perempuan yang tak taat ke suami sebabnya bagi dapat masuk dalam neraka. Kerana tak taat ke suami itu dosa besar. Kalau kita nak jadi isteri orang, wajiblah kita ikut syarat-syaratnya. Kalau kita nak jadi isteri orang, dua perkara kita kena taat Allah dan Rasul. Kalau kita nak jadi isteri orang, yang ketiga tambah taat kepada suami, lebih daripada ibu bapa kita sendiri. Ni tengok orang belaki, nak belaki tak tahu benda hukum. Ni nak ajar ni hukum belaki, hukum bini kau bolak giyak ni. Ni orang puan tu benda ada kau dia tanya dalam email datang. Dia kata apa kata kau orang puan mau dah orang lelaki bila? Nampak? Khabar dah kan kitab Muhimmah ni depan orang puan dulu kena. Orang lelaki kat gigi tak mau khabar kan tak bagi blok. Dia belakang. Orang lelaki blok kena. Faham? Dia gitu. Bukan maka tengok orang pipi tangan lelaki nak belaki tak mau. Dia ada hukum hakam dia. Dia lebih besar daripada bawa kereta. Nak bawa kereta, bawa lori orang ngaji kitab. Ada kitab. Dia panggil kitab JPJ. Tu, ada gambar rimah kat depan. Dia ke bawah hukum hakam. Nampak? Line 2 haram potong. Hukum tu. Line kuning haram parking. Hijau wajib jalan. Kuning makruh. Merah haram. Biru tak ada. Dah hukum tu maknanya dah mu nak naik atas jalan raya, mu ngaji dulu ni syariat JPJ, undang-undang jalan raya. Tu tak? Dah orang ngaji tak? Orang nak bilas lain. Orang ngajinya. Bukan kata tu buat dengan ujian komputer sanggup. Biarlah pasal nak bawa kereta. Ujian komputer kena hadir. Biar tak pandai tak rajin pegang komputer. Mau tak rajin pegang. Tiku mampu hati tahu. Mau tak rajin pegang. Siapa huyuh ayam sekali kesal nak tekan. Tak apalah. Nak pula lisan pula. No. Maknanya nak dapatnya kebaikan, nak sanggup belajar dengan kata. Dah apa nak berumah tangga tak belajar. Dia lebih besar daripada bawa kereta tengah jalan raya. Dia ada accident, ada gini, ada gitu, macam-macam hal dia. Jadi bila kita jadi isteri orang, wajib kena taat kepada suami. Taat selama mana? Selama mana suami suruh, tak suruh perkara haram. Kalau suruh perkara haram, haram ikut. Nak tahu benda apa haram, kena ngaji. Kalau kita tak tahu pula benda apa haram, kita tahu taat saja, hak haram pun kita ikut juga. Suami suruh buat benda haram, ikut juga. Kata umur buat ikut dah. Wajib taat ke suami yang tahu dah. Ni masalah. Suami suruh pakai baju lengan sekerat, lengan pendek, t-shirt. Pasal ada sukan nekat tang ni. Jangan ikut. Kalau kita ikut, berdosa kita laki bini. Isteri dosa kerana taat ke suami, suami dosa kerana suruh buat barang mungkar. Suami kata malam ni makan malam sekali dengan esko sawakan tudung. Nampak? Pasal apa bini esko dah pakai belaka kat gigi jadi nampak pelekang pula. Tak apa abang. Jangan ikut. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Haram kita taat kepada suruhan makhluk dalam perkara yang membawa derhaka kepada Allah Taala. Batu kita nak banyak ilmu pengetahuan. Belajar sama. Belajar tak rugi. Gaji tak ada, ngaji tak ada gaji. Nampak? Gaji akhirat. Dunia, ngaji ilmu dunia boleh gaji. Nampak? Akhirat lah boleh. Kita ada iklan, mari ramai-ramai ada iklan. Allah Ta'ala tulis.
Nampak? Falahum ajruhum inda rabbihim, maka sabit bagi mereka itu, elang mereka itu di sisi Tuhan mereka itu. Bukan ada ngejek-ngejek no, di sisi Allah. Kita akan dapat bayarannya nanti, yakinlah. Nah, cuma kadang-kadang kita dapat elang segera dia panggil. Dia makan. Nah, pulut lupa. Kena hari untung lah sikit, nasi minyak. Tapi bukan kita nak cari benda tu. Nah, belajar, dah uji sikit belajar. Nah, dah uji. Semua persuruhan suami yang tak haram wajib taat. Tak kira orang perempuan di mana-mana pun. Orang perempuan duduk di Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Syria, di Morocco, di England, Kanada, South Africa. Nampak? Kubal Mek, tak kira dia ni. Wajib taat pada suami. Nampak? Lebih daripada taatkan ibu bapa. Suami nombor satu. Dari ibu bapa mana pula? Wajib kena hormat. Bukan kata suami hormat taat suami sampai tak hormat ibu bapa, tak. Faham? Agak puang. Maknanya kalau dia kata tak mau balik raya tahun ni, tak dia kata apa? Nak balik rumah mak awak, saya sibuk sikit. Saya balik lah. Tahun lepas dah balik dah. Tengok muka dia gua ni. Muka dia jadi gua ni. Kau comel ke kau uduh? Kau uduh? Tengok. Memang tak puas hati. Ditunjuk dia riak muka. Orang puan ni dia tak setuju, dia muka dia berubah. Dia atas muka bumi Tuhan buat pelik. Muka hak boleh buat menceritakan rasa hati dua jenis je. Muka orang, muka buruk. Faham? Muka lembu sama anak dia lembu, kita ambil meleh. Muka sama muka lembu mak dia. Tak ada muka duka cita. Tak ada muka lembu. Muka kuda sama kuda baru tengah kena langgar sama muka. Kuda baru lepas makan sama muka. Tapi muka buruk macam muka orang. Boleh senyum, boleh sedih. Muka perah, muka tak lewat isyak, macam-macam dia lewat. Orang puang itu kok. Kalau dia kata nak buat satu-satu benda, kita kata dah sawak jangan muka dia. Dia jangan muka. Berkelebeknya. Tak. Muka hak comel jadi uduh dah. Kalau muka hak uduh dah asal. Nampak? Uduh lagi. Jangan buat muka gitu. Walaupun kita tak setuju apa pun kepada suami kita, muka jangan buat masang. Melainkan 7 hari seminggu. Ulama benar. 7 hari seminggu. Hari-hari uzur. Hari uzur ni memang dibenarkan muka masang. Jikalau kepanasan. Panas apa? Dia masalah haid, dia ada berkait dengan perubahan muka seseorang perempuan. Ini dipersetujui oleh ulama-ulama. Batu kata ulama wajib mukanya senyum 23 hari sebulan, 7 hari itu boleh masang. Sebab haid ni dia macam-macam pelik kejadian. Dia akan bersangkut paut dengan keadaan wanita yang mengalami. Ada hak jenis bekok ni haid 7 hari bekok ni. Ada hak jadi lapar perut makan hak mau ngepuyuk-puyuk ubuh lauk dalam tu. Ada hak jenis tak makan tak minum. Ada hak jenis gahi mama beras, macam-macam pasal. Ada hak jenis muka jadi catung. Dia berkait. Tu kita syarat pun terima, dia boleh gelebek muka. Tu uzur tu. Nampak? Adik kalau kita tahan, kita kena tahan di roadblock kau jalan pulih. JPJ hak puang Kalau tengok muka pak gelebek ni, uzur tu. Dia hari tak apa sihat. Tak apa. Hari lain wajib kena senyum di hadapan suami walaupun kita tak setuju dengan keputusan suami buat. Pasal tahun lepas dah balik dah mak-mak, tahun ni suami kata tak mau balik pula, kita kena senyum. Nampak? Kalau kita nak masang boleh, suami pergi kerja. Kita masang boleh belebeh, tak ada masalah. Ni dah. Kita dah setuju, lambat boleh lipat. Apa ni tarik mucung. Tak boleh, dia ingat kita tak ada dosa. Dia watak muka kita ni menggambarkan perasaan kita. Kalau nak marah, jangan awak muka nak marah. Nak marah boleh, Allah terima. Kerana kita ni ada sifat marah, bukan malaikat.
Nah, tetapi janganlah tunjukkan pada muka sehingga menyakitkan hati suami. Oh berat gitu ustaz memang. Oh padang gitu kena senyum sama memang. Nah, kalau tak setuju jangan nikah. Setuju nikah. Jadi kata kalau anda kita dah boleh dia hukum syarak. Nah, dan sebab itulah masuk ke dalam neraka. Masuk dalam neraka ni, neraka ke suami. Satu hari Nabi Muhammad SAW pada malam Isra' Mi'raj dia tanya Jibril, "Apa ramai sangat umat aku yang perempuan masuk dalam neraka?" Nabi kata, "Fara'aitu finnar aksara ahliha an-nisa." Maka aku lihat di dalam api neraka yang banyaknya aksaru ahliha an-nisa, iaitu yang ramai penduduk neraka ni mak kuat perempuan. Maka dia tanya Jibril alaihi salam, kenapa yang demikian tu ramai sangat umatku yang perempuan masuk dalam api? Nah, maka jawab Jibril alaihi salam, kerana mereka tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul. Yang ketiga, wakillati ta'atihinna li azwajihinna. Hak ni hak jelas. Dan kerana sedikit mereka itu taat kepada suami-suami mereka itu. Tak taat. Membuat salah tak boleh. Tapi sikap suka derhaka waktu jahat. Buat salah biasa ke puan? Puan ni tak ada tu. Nabi kata dah kan dicipta daripada tulang yang bengkok. Nah, dia memang bengkok sama. Dia nak kena bini ustaz kena. Kau tak pusing rampau dia. Faham? Dia memang nak kena. Pasal dia belok. Dia straight tak sama sekali. Kalau kita lock, kau belok. Kalau lawan sangat, patah riak. Faham lagi? Maknanya, kalau dia buat salah, tak pelik. Tapi sikap dia yang tak benar, sikap dia suka lawan suami. Hak tu kena buang. Nah, kalau orang perempuan dia bersikap nak taat kepada suami, taat ke suami dia. 2 minggu depan tak ingat pula. Tak ingat tu buat salah pula. Tu tak pelik. Hak ni memang hari-hari memang menjadi sikap dia dah. Tak mau ikut perkataan suami. Hak ni jahat. Hak ni bakal masuk neraka. Hak buat salah, ramai orang buat salah. Siapa rasa buat salah, ingat pula. Buat salah pula. Ni hak ni memang tak ada tekad nak taat kepada suami. Dia nak lawan. Nah, kita pun akhirnya malah pakai ikut dia senang. Ramai gitu lah. Pakai ikut tu. Nah, pakai ikut senang nak jadi telinga tak sakit. Pakai ikut weh. Mana maiding. Start kata gini. Nak balik di rumah pula nak pergi orang tak kata pergi beli. Senang pakai ikut gitu. Tapi lelah Hohak. Nak oleh matilah kereta gitu lelaki. Dah. Dan yang terlebih bantahan lagi, yang terlebih sangat jahatnya itu perempuan sebab suaminya beristeri yang lain. Tengok ni kau power ni. Kalau suami nikah lain paling jahat orang puan. Nah, memang tu jengkreng habis. Nah, aku dak rela, dak reba, dak apa dah, macam-macam hal. Nah, kita tak mendoakan suami kita nikah ramai. Memang orang tak suruh doa. Faham tak? Kita pun tak boh ke puan. Nah, tapi bila suami kita berkahwin seorang lagi, susah lah. Jangan siapa jadi berdosa kepada Allah. Nah, ramai orang perempuan tak ramai orang yang setuju, tapi tak setuju je pendam dalam hati sabar lah. Nah, gitu. Bukan kita suruh, tak suruh. Nah, kita tak suruh suami nikah orang lagi. Tapi dah bila suami kita nikah, sabar lah. Ni lawan pula ke suami. Nah, jadi tak ada agama jadi. Macam tak ada hukum hakam, tak ada agama, tak ada pegangan. Jadi macam dia orang kafir. Nah, huyuh hayang kali mengarut ngapang kali tubik kat mulut. Nah. Iaitulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Maka betapa tidak ada demikian itu. Sungguhnya adalah marahnya itu salah pada barang yang disuruh Allah Ta'ala, dan hukum yang demikian itu, hukum yang
didatangkan oleh Nabi SAW, maka tiada adalah yang terlebih jahat daripada perempuan yang demikian, kerana menyuruh Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala bernikah dengan firman-Nya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Maka bernikah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan itu 2, 3 atau 4. Orang puan memang dia janganlah dia minta suami dia kahwin lagi, jarang menuju kita dengar. Tapi kalau hak berlaku dah, janganlah siapa hilang pedoman. Jangan siapa menyebabkan kita dapat masuk neraka peri. Faham tak? Boleh dosa pagi, petang, siang, malam. Jangan, sabarlah. Hidup kita ni dah lama. Dah lama sebetul je. Dan memanglah sifat orang perempuan ni dia sifat lagu tu. Dia jenis tamak sikit. Yang sebenarnya tak ada. Jangan ikut perasaan. Bini ramah ni sebenarnya diharuskan oleh syarak. Nikah seorang ni dipanggil monogami. Monogami. Tak ada stereo. Ramah ni dipanggil poligami. Hak individu masing-masing. Tak ada orang boleh kata-mengata. Ada orang kata nikah ramah jahat. Salah hak tu. Kalau jahat nikah ramah, Rasulullah jahat. Faham? Ada dia faham gitu. Jangan kata gitu. Siapa-siapa pun melakukan kesalahan. Bukan orang yang ada lebih pada seorang isteri akan ditanya, orang yang ada seorang isteri pun akan ditanya. Nampak? Bukan orang yang ada 2 isteri saja dikira zalim, tapi orang yang ada lebih pada seorang anak pun akan dikira zalim jika tidak menyamai kepada anak-anak. Kita lupa, kita ingat orang bini 2, wajib kena adil sama dengan 2 orang isteri. Dah mu anak 4 orang, mana? Dah nu hak ni mau pergi, hak nu tak pergi. Hak nu beranak apa 7 ekor tu, baik kali tak pergi tengok beranak. Pasal apa? Pasal sesak, dah niat senang. Nampak? Pucuk walaupun pergi tunggu. Mudah adil dengan anak-anak akan diadili di hadapan Allah. Dia ada hukum mereka. Nasihatlah tak soal nikah ramah lah bang. Jadi saya susah hati begini takut tak balik rumah apa semua takut juga. Kenapa gitu? Tak jaya juga nikah juga nampak kan? Minta apa belum libatin cabut pergi sanggup-sanggup. Faham? Hak ni batu buruk tu dia kita rumah bini muda. Lala tak jumpa tuang bakar motosikal. Bini tua bakar. Hak di sini nusuk dalam lokang bini tua. Tu lelaki balik nusuk dalam lokang muju nak diri dengan kereta. Faham? Tengok tu lelaki masuk rumah tu tang batu. Coh habis aku rumah bini muda. Macam-macam hal. Hak depan hak kesing gocoh bini tua dengan bini muda, cabut bini kain-kain. Nampak security tu kan tengok, lagi lawang. Faham? Tak apa-apa. Semua ni jadi hilang pedoman. Tak. Dia gini dalam syurga lagi. Orang paling kopeh sekali hak masuk syurga hak cak ayam brand. Nabi kata 70 orang boleh bini. Faham? Tu cak ayam. Nampak? Kekuatan dia macam berazah hak tolak balok. Nabi tak kata berazah, Nabi kata 70 ekor kuda. Faham? Kita lah ni kalau kita tarik tali ni kuda, tanah kita menang kuda kalau seekor kuda. Allah beri kekuatan 70 ekor kuda kepada seorang laki-laki hak cak ayam, hak komang sekali dalam surga. Nampak? Hak kelah-kelah orang muqarrabun, pok-pok ni dah tak kira lah lagu-lagu mana, pok-pok sufi, pok-pok hak kuat beramal, orang ulama-ulama, wali-wali Allah tak tahu tu. Nah. 70 ekor kuda kekuatan. Tak ada marah sikit pun. Isteri kita di dalam dunia menjadi isteri kita dalam akhirat. 70 bini tu bini baru. Dan kita ketua bini-bini gitu. Faham lagi kau puan? Dengar lah ke tidur habis kau. Faham tak? Dah marah tak kata apa pun. Orang puan dalam dunia ni dia akan jadi pemasuri raja. Macam kita tengok kan pemasuri ni kan naik atas singgah sana apa semua tak. Dengan pakar macam-macam lah alat bergelik gelak kali ni macam-macam dia atas tubuh ni. Tak? Begitu lah. Lebih molek lagi. Gitu tak gerak itu. Molek lagi dalam surga. Maknanya bini hak Tuhan beri gundik ni saja 70 orang. Bini kita ni akan menjadi suami isteri kita. Dia tak marah sikit. Panggil pula ni sekali dayang-dayang suruh layang laki. Gitu lah. Kita nak. Nampak? Atas dunia ni berkata 70 baru seorang baru tambah sekali. Kurang libatin. Faham tak? Apa kita jadi gitu?
Nah, jadi hilang pedoman, jadi komang sepana tu. Jangan marah. Dah, orang lelaki suka lah. Tak? Mana tapi jangan baca depan saja. Fankihu ma tabalakum minan nisa masnasa wa sulasa wa ruba. Nah, 2, 3 atau 4 fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tak, jikalau kamu rasa tak boleh nak berlaku adil seorang, sudah. Kena ingat baik. Tak, bahkan ada orang yang seorang saja isteri, suami itu dicampur dalam api neraka. Jaga baik. Ramai orang yang masuk neraka isteri seorang, dengan hak isteri lebih pada seorang. Sebab apa? Tak beri nafkah. Ramai tak berlaku kes tak beri nafkah. Nah, jangan ingat baik-baik. Nah, kita dah ingat ramai orang maknanya suami hak isteri ramai masuk neraka. Tak, hak paling ramai masuk neraka isteri seorang. Tak beri nafkah, mas kahwin janji nak bayar 2,000, bayar 1,000 je pakai angin beng gitu. Nah, melakukan kekasaran yang tidak sepatutnya dalam syarak, semua dosa mereka. Nah, tidak mengajar isterinya hukum-hukum agama sampai mengenal Allah, mengenal para rasul, reti rukun Islam, rukun iman, reti masalah bersuci, masalah halal haram. Ramai mana orang tak ajar isteri dia masuk neraka. Nampak? Tak beri nafkah, pakai tinggal bodoh. Nah, mempergunakan kedegak isteri untuk cari makan, dia duduk saja pada orang. Ramai mana gitu. Nah, macam orang naik motosikal lah. Orang pakai topi seledar tak? Ramai hak pakai topi seledar ke ramai hak pakai serban? Topi seledar. Maknanya kalau 200 orang pakai topi seledar, seorang tak nampak dia pakai serban tak? Maknanya gitu. Nah, sebab itulah hak paling ramainya pecah kepala lanyek di seledar, hak pakai serban ke pakai topi seledar. Tak apa tu. Faham tak apa? Boleh makan? Nampak? Maknanya sebab tak ramai. Benda ni bila orang tak ramai, kesalahan tak banyak. Bila banyak benda orang buat, banyak salah. Nah, menyuruh pula oleh Nabi SAW akan bernikah dan sabdanya, hai orang-orang yang muda bernikah, nikah barang yang kuasa pada kamu akan bernikah. Nabi kata, ya ma'syarus syabab, hei orang muda-muda, hei orang muda-muda dah. Nah, nikahlah, bernikah-nikahlah oleh kamu. Kalau boleh biar umur belasan tahun nikah, tapi biarlah ada ilmu di dada tu. Nah, maka hendaklah beristeri, maka sungguhnya bersih itu iaitu memejamkan ia bagi mata dan memeliharakan ia bagi faraknya. Ini hadis Nabi. Wahai orang muda-muda, nikahlah. Tapi orang muda-muda kita tak nikah. Tak apa. Hak tua-tua nikah. Tak. Hak umur 4-50 sanding. 85 sanding lagi. Mana dia? Hak golongan muda tak nikah, main sekoh aja. Nah, bila bernikah ada 2 penawar. Yang pertama, memejamkan bagi mata. Nabi kata, fa innahu abghadu lil basar. Yang kedua, ahsanu lil farji, dan lebih menjaga bagi kemaluan. Ini 2 kali rosak akhir zaman. Mata yang melihat, hati mencita, kaki melangkah, tangan menjamuh, kemaluan pun melaksanakan. Nampak? Mula-mula mata tu. Jadi nak jaga mata, nikah. Nikah hebat ni. Saya tak tahan ni, warna duk tengok apa sangat, jadi tak tahan. Tak tahan nikah. Payah apa? Nah, dah tu tak ada kerja, apa ni? Tak ada kena-mena dengan nikah. Dan menikah dia rezeki. Faham lagi? Jangan takut masalah rezeki. Betulkan sikap niat kita betul, nikah. Rezeki Tuhan jamin. Betul tak? Sami belu 3 lain atas dari Tuhan jamin rezeki. Betul tak? Sembah tak lekang, berak tak masuk, kenyang menyanda, Allah yang jamin. Dah itu, kalau kita betul sikap. Nah,
niat kita betul, nak menjaga daripada rosak dan sebagainya, daripada dosa, Tuhan jamin dia rezeki. So imbang. Kita kahwin dengan seorang perempuan, ingat perempuan tu tupang rezeki kita. Alih, rezeki masing-masing. Kita umur 4 bulan dalam perut mak kita, 120 hari datang malaikat. Allah perintah kepada malaikat, uktub rizqahu, tulis rezekinya. Rezeki kita ni hak memang hak kita, tak ada orang boleh rapat. Bini kita tak boleh ambil, anak kita tak boleh ambil, siapa-siapa tak boleh ambil. Nah, patut kena mengaji, dan ni dah dengar, yakin? Betul tak? Yakin? Bukan kita tu dia tupang rezeki kita lah, leh. Malaikat rezeki yang disebut oleh ulama-ulama, rezeki mau'u, rezeki madmung, rezeki maksum. Tak. Ada lagi 4 rezeki. Rezeki yang pertama rezeki madmun, rezeki yang kedua rezeki mau'u, rezeki yang ketiga rezeki maksum. Rezeki yang dibahagikan, rezeki yang dijamin, rezeki yang dijanjikan. Nampak? Ada satu lagi rezeki. Jadi rezeki kita yang orang kita makan ikut tangan kita ni rezeki maksum. Nampak? Mari ikut tangan kita, bagi. Hak tu dia boleh ambil. Nampak? Tapi rezeki madmu yang untuk kita dah tak ada orang boleh ambil. Rezeki maksum boleh. Rezeki mari ikut tangan kita, tapi bukan rezeki kita, rezeki anak kita. Itu dipanggil rezeki ar-rizqu maksum. Faham? Masuk je ikut kocek kita. Kita nampak boleh 200 riyal tak? Turun rumah JK boleh 200. Tiup itu. Orang kata, hanya itu. Rezeki. Faham baik tu, kalau kita boleh guna duit tu, rezeki kita. Rezeki memang rezeki, tapi belum tentu rezeki kita. Faham? Bola kocek bahan dia anak. Lama kocek untuk jika. Makna rezeki itu maksumun, dibahagikan dia. Nampak lagi? Tapi kalau hak kita dah tak ada orang boleh ambil. Bini kita ke anak kita PBB ke dah boleh kecek selesai. Nah, kalau hak anak kita tak masuk mulut kita. Itu kita nak jawab. Ni berkait dengan masalah rumah tangga, rezeki. Ramai mana orang syok pada rezeki, tak faham tentang tauhid. Dia mudah yang benda lagu ni. Yang jadi payah kita ni banyak sangat benda masuk dalam kepala otak. Dia jadi pening. Nah, mudah je. Allah jamin segala rezeki. Mati tak ada rezeki, habis kita. Nah, seorang kafir lah dia sembah tarekah di zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar. Sembah tarekah, duduk di sebuah pedak darat yang tak ada orang duduk situ. Jadi anak-anak dia pun sembah berhala belaka. Kafir lah jenis sembah tarekah. Jadi datang sahabat Nabi berdakwah. Kembang dakwah tu sampai ke tempat dia menyampaikan Islam, dia terima Islam. Bila dia terima Islam, duduklah makan minum berehat di situ sahabat 3 hari atau 4 hari. Masuk hari keempat, sahabat Nabi ni nak pergi ke negeri lain pula. Nak tinggal dia. Dah dia ajar bab semayang apa semua, ajar belaka dah. Bila nak tinggal, sahabat dia tinggal kema 1 karung. Tinggal kema lah siang tadi dah. Kalau tak ada, susah hidup susah. Beri dia macam kema lah sekarung. Dia kata dah ni benda pula beri. Dah ni kurma ni buat bekal lah. Kita nak balik dah. Nak balik tanah besar dah. Nak dakwah kat lain pula. Kata hak baru masuk Islam ni ambil balik lah. Ambil balik. Aku masuk Islam ni kan. Aku sembah Allah yang Maha Esa. Aku sembah tarekah daripada kek tak je lapar. Mu nak suruh, mu nak beri aku makan ke ni? Aku sembah berhala daripada kek tu 5-16 ekor tu beranak apa bini aku. Kenyam menyanda anak-anak. Tu aku sembah berhala. Dah ni aku sembah Allah yang Esa, yang sebenar. Takkan lapar aku. Ambil balik. Tengok akidah. 3 hari masuk Islam. Kita nak masuk lubang kubur pula. Tak yakin lagi. Enggak itu. Maknanya kalau dia sembah berhala pun kenyang nyanda, takkan ni dah sembah Allah lapar. Dan tu yang berlaku kelaparan kehendak Allah. Baik, kita balik pada ni, jangan bimbang.
Nah, sebab tu ulama kata haram kita menyekat kelahiran dengan alasan rezeki. Haram. Boleh kita menyekat kelahiran sementara dengan tujuan untuk meringankan beban ibu yang menjaga anak. Ada ulama kata boleh. Pasal apa nak suruh dia ni jarang sikit anak, rapat-rapat sangat dak nak jaga. Nak letih mok-mok. Dak zaman learning. Nah, tu tak apa. Tapi kena sebab rezeki, takut tak boleh nak makan, takut tak cukup makan, haram, syirik. Tak boleh pakai apa ni? Rancang keluarga dengan sebab rezeki tak boleh. Pasal rezeki kita kena yakin. Yang wajibnya bukanlah kerja yang wajib, mas kahwin. Mas kahwin dah ayah tiup basikal boleh. Kalau nak terima. Tak. Suka tiup basikal 2 piala, banyak mana bau. Faham? Suka dah. Kau tutih kerja di tok-tok tiup basikal. Nah. Jadi bila kita berkahwin, kita rezeki kita, bini kita rezeki dia. Suku-suku, tak ada kena-mengena. Yang dia boleh ambil, hak dalam kocek kita tu rezeki dia. Tapi lalu saja tupang kok kocek kita. Faham baik? Tak apa, dah reti itu tak apa. Nak faham benda-benda gini, baru kita terbeza daripada orang-orang yang tak tahu benda. Barulah kita tak sama fikiran macam orang Amerika, macam orang Rusia. Tak tahu hukum. Nah, yang memberi manfaat kepada kita baru dipanggil rezeki. Arizqu ma yang fa'u walau kana muharrama. Rezeki itu beri benda yang beri guna kepada kita, sama ada makan, minum, kenderaan, pakaian dan sebagainya. Nampak? Jangan kita ingat rezeki orang kita boleh ambil, rezeki kita orang boleh curi. Jangan. Hak kita tak ada orang boleh ketek. Kalau hak orang dalam mulut kita, tangan kita tak boleh ke orang. Kita pegang dah paung minum air kedai kopi. Nak ambil paung bodoh panggil. Paung bodoh panggil. Ni tak ada dah. Zaman kita cek dia paung bodoh. Kalau makan jadi bodoh. Faham? Pegang tangan catut ayang aja. Catut ayang lah. Mana rezeki ayang? Kita yang diambil atas meja makan kedai kopi. Pegang tangan duduk pun catut ayang. Rezeki ayang. Tulis dah daripada azali, rezeki ayang. Kita tukar bayar, ayang tak ayang. Tak. Tadi orang main kira dah test kali pas je. Pau bodoh je. Pau tak, pau ayang kan, bagi tak ayang. Ayang kata kita, mu yang tukar ambil, mula bayar. Makna duduk tangan boleh ke ayang? Sini tauhid. Dia tak bayar. Dah nak tauhid ni tak bayar ngaji kitab hafal Mesir mana-mana. Faham? Mudah je. Kalau nak ngaji jauh-jauh tu fardu kifayah nak lebih. Fahamlah kita makna Allah ni lah yang esa. Dia beri rezeki ayang melalui tangan kita. Mudah. Bila rezeki tangan kita ayang tu boleh makan, makna rezeki dia tetap boleh ke dia. Maka kalau rezeki orang jangan sekap. Tu bawa pada kita hayati benda ni baru juru hidup. Kedai orang nak suruh tak laku. Tengok orang laku menega molek-molek ada sakit hati nak suruh tak laku. Sawak. Kalau rezeki ayang pegang tangan boleh ayang. Jadi dalam mulut belahak jatuh. Dah. Tangan ni dalam mulut jatuh. Dalam mulut dah hubung mek kami pelbok jatuh. Bini sebut rumah belahak jatuh. Balik kati. Dah. Dalam mulut. Dalam perut, kalau Tuhan tak izin jadi rezeki kita tubik semula. Dipanggil mutah. Mutah ni benda sampai perut tubik balik. Budak kecil dia panggil benda jeruak. Mutah kau. Tapi bahasa Melayu ni dia pelbagai. Dia tanwin ibarah. Budak dipanggil jeruak. Orang tua dipanggil mutah. Padahal benda yang sama, tubik isi perut belaka. Orang kata orang tua jeluak. Mana Abang Haji? Abang Haji jeluak. Dah gemar mulut tu. Faham? Ada kata gitu. Tu maknanya tak boleh memberi manfaat kepada kita. Itu baik balik. Bang, ni kucing apa semua.
Maknanya bila hak dalam perut pun boleh tubik lagi, bukan fee kita. Tak usah tamak. Carilah rezeki yang halal. Biar boleh besar bukit pun. Tak haram tak apa. Nampak? Tapi jangan cara yang dibenarkan oleh syarak. Tak apa. Ni nak rebuh orang, nak tu orang, nak pacasting macam-macam macam. Nak tengok sama-sama niaga laku, sakit hati lu. Jual nasi dagang. Kalau orang jual nasi dagang kat depan tu, tengok catung tu. Nah, ya, dia mari buah gitu. Saat ni tauhid tak ada. Orang Melayu mampu gitu. Cina hidup mereka. Nak mana orang Melayu gitu. Nah, kalau kita jual gaul pisang, mau laku lah. Laku 2-3 tahun lah. Memang orang beli kat kita sekarang. Pasal kita sekarang gaul pisang. Orang lain prepare sebelah dah kau. Orang buka depan tu kedai basikal, tak ada hal tu. Sebelah kita ni pula orang buka kedai perabot, ada benda. Berak ni gaul pisang juga. Baru susah hati kita. Buah tak balik lah ke tu. Nak gaul pisang tak deki dengan kedai motor. Tak ada hal, gaul pisang dengan gaul pisang. Jual ikan dengan jual ikan. Dia kena sama sejenis. Tak sah. Kalau hak kita boleh kita, kalau hak orang tak boleh kita. Nampak? Lelah saja je. Nah. Jadi bila kita berkahwin, Nabi kata abghadu lil basar, memejamkan ia nikah bagi mata. Masuk pejam mata ni, mata kita ni bila tak ada bini, sampai pada hak umur yang tertentu, mata ni dia akan jadi liar. Tapi dia ada umur ni. Umur muda, umur budak-budak, Tuhan tak buat ni. Dia tak sampai masa. Nah, sampai masa umur tertentu, dia akan gitulah. Kalau orang datang mata, tengok tina. Kalau orang tina, mata hitam orang datang. Sampai waktu dia. Maka jalan dia, berobat dia, hospital tak ada, farmasi tak ada, Tok Rama dah lewat kau, nikah. Baru dak ngitar. Baru dak tengok orang. Nah, dak badan dua dah. Ni tengok lagi orang puang. Dua. Dak badan dua, mata jadi liar lagi 3. 3 pun tak jadi apa kau. Duk tengok lagi orang puang kata rawa ni 3 ekor dah bini di rumah. Pak dia lagi. Pak dia lagi ambil garpu kasih selamat. Habis cerita lah apa benda. Dah. Biasa pak menyadar gitu dah. Nampak? Memang lah. Tengok orang nak nikah kan mata habis macam bela polong mata. Baru balik dengar. Nah, bukan kata mak lempik. Jangan main. Sebab apa? Umur ni. Jejak satu ya boleh. Masa umur 14-15 ya pelik je masa. Nah, penyakit ni makan pil dia apa? Dia minta kata sampai ke doktor dah sakit dia. Bos. Dak mata sakit mata dah sakit kan yang senok kan mata jadi boleh tengok awet jadi ada obat boh. Doktor kata saya pun liar kau kata. Dah obat kan obat dia nikah kan. Nikah. Nampak? Nikah. Bila nikah dia akan abghadu, memejamkan, bukan mejam terus. Dia akan jadi merendahkan pandangan. Dia boleh kontrol. Pasal apa? Pasal ada tempat nak lepaskan nafsu. Nah, tujuan kahwin kan dia nak lepas nafsu kau. Cuma Allah Ta'ala halalkan dengan jalan akad nikah. Kalau tak ada hukum dengan jalan zina, itu saja. Nafsu sama. Benda tu le, bukan benda lain-lain. Nah, hak zina 5 minit, nikah 5 minit kau. Mereka hak takat Ali 8 minit setengah. Faham? Dia gitu je. Nah. Jadi mata tak liar sangat lah win nikah orang muda-muda. Budak sebab tu kita kata kalau awek tu nampak liar sangat, tak mau sekolah dah, umur 18-19 dah duduk main bandar sangat. Dah, cari laki win nikah. Dah. Biarlah. Tak apalah, tak kerja tak apa pun. Pasal apa? Tak dengar kata dah. Kata jangan pakai seluar juga. Jangan jumpa ngejatan juga. Pegang dia win nikah. Nah. Jangan win dengan pasangan dia, hak latar macam latar beruk. Cari orang-orang ni, orang surah ni. Ramai Belambok ni. Hak lapor Belambok lagi surah. Dah. Dia gitu. Nak jadi baik anak kita. Tak tujuan baik.
Biar anak kita puan tak kena tambuh ayah. Sek surang. Ada yang angguk geli. Biarlah. Win nikah dia 3 malam dia duduk. Tak betul-betul dah. Mak ayah dah alik dah. Nampak? Boleh dia kata geli. Boleh. Boleh set surang 3 malam nikah. Ayah panggil makan ulut tak hari. Mari rumah ayah tak muah. Nak duduk kat ni. Kat abang tu. Tu kata. Dah ni dia biar anak dia Tina ni dalam keadaan berpeleseran keluar mata dia penyelok gitu. Kau pun nak cari pasangan biar dia nikah. Faham tak? Batu mana-mana orang budak-budak lelaki muda-muda dia ni orang dengar orang apa dah cari budak-budak perempuan yang macam ni pahala besar. Pahala besar daripada hak jenis rambut kuning, rambut merah cari hak gitu. Nampak? Tapi biar kemas kayak kita. Jangan kita longgar kedai-kedai. Kita baru mari lari tu kan cari hak gitu, luar pendek tu gitu. Lah. Sungguh bila kita nikah mati kita lebih terjamin. Nah, pasal apa? Bila kita tengok orang puan Nabi kata maka ingat kepada isteri di rumah. Bila ingat isteri di rumah, sabar dah sekejap ni bini ada dah di rumah. Bila tak ada bini di rumah, tengok nak kena kiri, awet tak kanan. Kanan apa? Saya kena kiri, bawa bahan dia lagi minyak. Mampu keras tu. Mati dulu, awet punya masa. Nak. Budak-budak puan tengok jatang dia berasa macam-macam batu dia nak tunggu sama jatang. Biar tak pupu tak apa. Hak puan sambil latih ni, budak-budak muda ni. Ni kena dah orang. Hak laki Allah, macam belerimau ke. Faham? Tak sabar dia kan. Biarlah pasal nafsu punya pasal. Nah, nafsu punya pasal. Tak ada kupu sikit wajah. Tapi nafsu bergelora tak kira pak mana dak. Nah. Batu kita bila mana-mana budak puan bila nikah, duduk rumah. Tak tahu mana dah, lepak. Nah, dia main tu lah, main jaga puyuk tangga. Dia jak nikah tak ada laki, puyuk rumah mak dia agaknya. Nah, dia gitu. Korban lah sikit pasal anak kita tu tak boleh nak jaga. Buat gitu kan. Nah, ramai ni muka-muka ni nak nikah. Nah, tengok molek duk pergi surau toyu sama. Nah, khabar minta tolonglah nikah dengan anak saya ni nampak duk pakas luar sangat. Nah, gitu cara dia. Nah, dan memeliharakan ia bagi faraknya kemaluan pun kita terpelihara dengan sebab perkahwinan. Sebab apa? Sebab ada tempat untuk kita puaskan nafsu. Jadi nafsu kita ni kalau ikut hukum syarak tak salah. Dia jangan hawa nafsu. Nafsu kita kena ikut, jangan ikut hawa nafsu. Nafsu ni diri kita. Di antara keinginan nafsu tu nak makan, nak minum. Lepas tu wajib kena taat. Tak makan, nak minum tak jadi. Jadi nak semayang bang pun tak. Jangan hawa nafsu. Bila makan, nak banyak. Bila makan, nak sedap sama. Bila rumah, nak besar, tak mau kecil. Itu baru hawa nafsu. Nak beli rumah, tak lagi hawa nafsu. Nafsu keinginan. Tak salah tu. Nak nikah, nak rapuan, nak duduk dengan rapuan malam-malam nikah. Kalau tak mau nikah, kena duduk birah kata. Bahan diujang, klik pacak. Benda sama nak duduk dekat orang perempuan malam-malam. Siang lengah dah kerja begitu gini, gaul seming lepek apa semua. Malam nak ada rapuan semang duduk sebelah. Dua jalan. Yang pertama jalan haram macam ramai ni. Yang kedua jalan nikah. Baik nikah. Bila nikah, bila masa boleh duduk. Tak, duduk serumah dah senang. Kalau tak nikah, nak tipu mak ayah lagi, nak pinjam topi lagi, nak pergi ambil lagi, nak pergi ambil ngendak pula takut tengok dah orang. Jadi duduk pula, mata dia nak tengok, nak buat kira cara takut orang mari kat belakang. Nah, kalau ada orang kena duduk jauh sikit, duduk gitu. Pasal jalan salah. Buang jalan salah, ambil jalan benar. Nikah lah. Terlek mata, siapa ke tidur pula. Duduk peluk lama, tak ada apa. Makan tak kaki, tak ada kan. Dah lah nikah dah. Mandi sama mu terjun lah raya, aku terjun lah payang. Tak ada apa-apa. Nampak? Suka. Ni aman nak buluh aku nak nikah. Anak kau dah tadika, ayah barang dah.
Dan barang siapa tiada kuasa, maka lazim kat atas dengan puasa. Tak gerak nak nikah, puasa lah. Nak nikah tak gerak, ada piti kapeng. Tak, puasa lah dulu, sabarlah, bukan puasa sepanjang umur. Tak ada piti sangat lagi, bukan kata peri tu nikah bodoh gitu. Nak ada gerak juga. Tak, sekarang ni nikah tak mahal mana. Dah. Jadi sekurang-kurangnya mas kahwin sebetul cicing. Itu saja. Nampak? Nabi kata kalau hak jenis tak ada piti lah sangat, cicing mesti. Nampak? Nabi kata walau kana khataman min hadid, walaupun sebetul cicing mesti beri. Kita takkan cicing mesti wasi 3-10%. Dengar ni orang muda-muda, cicing belah batang hak emas tu sekurang-kurang mas kahwin berilah. Sekarang ni dalam 160, 100 setengah ni. 100 setengah. Itulah mas kahwin. Tu. Piti-piti dia dah ajik tu. Tamu wei cicing hang beri duit. Sekarang berapa? 20 berapa lah ni? RM25.5. RM22.5. RM22.5. Selkong 30. Tak. Pasal apa tak boleh nikah? RM22.5. Kursus RM50. RM72.5. Minyak utuh pergi kursus 2 hari 2 malam. Habis RM75. Murah ni. Lepas tu buat makan, biarlah tak sembelih lembu pun dah kita ada piti. Panggil orang lelaki saja, jangan panggil orang puan sekaligus, panggil orang lelaki saja, panggil nikah. Biskut. Apa salah? Biskut jagung. Cicah air kopi. 3 buku sekapung makan. Lepas tu kadang-kadang orang puan pula mari, buat kata benda ni, buat orang puan pula mari temunan tu pula, panggil orang puan saja. Orang lelaki tu sadar tu biskut jagung, orang puan biskut mari. Habis RM85 je. 100 lah ubo. Dah boleh. Dah jadi mahal sangat lah ni. Mahal sangat tu bukan nikah. Tu kekah. Tak. Dah berapa makcik ni nak tanya belanja pula. Dah kenang-kenang dah. Macam kakak-kakak dia lah. Dah mahal. Dah kakak dia berapa? Kakak dia 8,000 lah serba duduk. 8,000. Ketuk subuh 8,000. 8,000 ni hadis Bukhari duduk dalam dada baru benda sabar. Pelik orang lain ni. Kurang-kurang 15 juzuk apa Quran. Minhajul talibin apa matang. Benda sabar. Boleh baca warah, boleh baca kombo, boleh baca qiraat Hamzah Kisai. Benda sabar 8,000. Macam-macam jenis kuih boleh buat belaka. Kuih tradisional, pukak buruk, pukak baru, batang buruk, batang baru boleh buat belaka. Kuih baru pula dengan kek dengan tu boleh buat belaka. Barulah pandai jahit baju kebaya boleh, teluk belanga boleh, teluk lipat boleh. Baru nak sabar 10,000, 8,000. Ni cocok jagung tak anda? 8,000 belanja. Ibu kaki sekarang. Bismillah tak mana? Bismillahirrahmanirrahim. 8,000. Berat lah ni. Jadi pembeli kat mana nilai 8,000? Dua jenis masakan yang pandai. Perangat nasi jerang air panas. Nak tak anda? Berat nak ni. Lepas tu jadi mahal. Belanja gitu gini. Kemah saja 400. Dah mula tak piti. Dah so kemah duduk tengah panas tak apa. Tak buat tang tak panas. Nak berlawan orang. Pasal apa? Pasal jadi tanding dan nikah ni. Tengok ayah dah ajing pakai pun baju Melayu. Baju panah hak mo, kain-kain pah atas kepala baru duk tunggu kubang. Wayang hari nikah 5 kocek baju Melayu. 1 2 3 4 atas ni se. Dak sekong sikit harang dengan baju Melayu. Dah baru pakai hari tu. Orang nak sesangang lah kok nak salang. Orang nak sesangang. Blokong sangang. Nampak kira nak salang aja. Pasal dak betul biar.
Betul semula. Jangan ikut peseng. Hak ramai ni jahil tukir. Bukan kata suruh buat murah kita, tidak. Tak mestilah kita kena ikut peseng sekarang. Nah, buatlah jamuan sekadar yang kita mampu. Panggillah seramai mana orang yang kita larat panggil. Dah. Jangan tanding-tanding, jangan nak tunjuk-tunjuk, jangan nak gitu nak jual anak. Nah, pasal apa orang mari minta anak kita? Kita tengok agamanya baik, kita beri walaupun harga RM5, tak apa. Iza ja'akum rajulun man tardawna dinahu falyuzawwijuhu, maka zawwijuhu, bila datang kepada kamu seorang laki-laki memohon minta anak perempuan kamu yang kamu redha agama dia, maka kahwinikan dengan dia. Kita ada anak puan, tengok budak lelaki seorang hak juru, nikah ke budak tu. Faham lagi? Itu pesanan Rasulullah. Kita dah. Biarlah dia ikut dia lah. Dia nak nikah ikut selera dia lah. Orang betul-betul ni. Dah bila anak kita hak jenis gitu dah. Takkan nak cari hak lebal-lebal. Anak kita jenis semua ketak dah. Kepala daga dah. Cari hak macam dia gak. Lelaki luar pendek. Kalau luar panjang pun hip-hop. Hip-hop tu hok. Kocek ni meneleh ni keting. Kalau kocek. Belakang ni macam nak kelondeh. Keluar lembu orang panggil. Boleh-boleh ada pakai. Mana buat agak ni? Jadi kemolek. Orang bang, orang dah bang tak ada kira. Surah-surah tak kena. Lepas tu jadi menantu kita. Haram hukumnya kita menjadikan menantu para laki-laki yang fasik. Jadi haram. Hukumnya haram. Anak kita puang dah olek dah. Kita nikah dengan hak dah olek juga. Dah amanah langsung itu. Bukan suruh nikah dengan ustaz tak. Sekurang-kurangnya orang yang jaga agama. Biar tak warak, tak alim pun. Faham? Orang yang jaga agama. Tutup aurat, tak buat benda-benda haram dosa besar. Tak, pergi surau dengar lebih kurang. Itu orang buat benda tu. Maka bahasa sungguhnya puasa itu melemahkan iakan syahwat, kerana puasa boleh menahan kita daripada perkara-perkara yang menjerumuskan kepada syahwat. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan urusan jual beli. Belian tunai lebih murah berbanding belian ansuran hutang. Bagaimanakah akad jual beli secara ansuran dalam Islam, dan adakah jual beli ini riba? Apakah makna nama Sayyidatul Adawiyah? Saya berjiran dengan orang yang suka mengumpat. Apakah hukumnya jika saya tidak bertegur sapa tetapi dia orang sebelah sana? Jika dalam satu keluarga sebagai abang nasihat adik untuk tutup aurat tetapi dihalang oleh ibu, adakah boleh ikut cakap ibu pada masa itu? Yang kedua, apakah hukumnya kata seorang itu jika mementingkan hal dunia sehingga lewat solat? Yang ketiga, seorang wanita mendapati bahawa terdapat sedikit darah pada bahagian dalam kemaluannya ketika ia bersuci sebelum berwuduk untuk menunaikan solat, tetapi masih belum ada kesan darah pada seluarnya. Adakah pada ketika itu dia sudah dikira didatangi haid atau belum? Selepas 1 hingga 2 hari selepas itu barulah darah tersebut nyata kelihatan pada seluarnya. Adakah solatnya sebelum tempoh haid yang nyata itu dikira sah? Baik. Soalan dia tentang jual beli tunai lebih murah berbanding belian ansuran hutang. Jadi bagaimanakah akad jual beli secara ansuran dalam Islam? Adakah jual beli itu riba? Ni masalah ni lama dah ni. Kalau kita nak beli barang, kalau kita nak beli tunai murah sikit, nak beli hutang mahal sikit. Nah, jadi duduk kecoh lama dah. Tahun 80-an itu balah dah. Orang kata haram. Yang sebenarnya tak haram lagu ni. Yang ribanya ni kita akad 2 harga. Nampak dalam satu akad. Situ haram, tak boleh. Urusan muamalat jual beli seperti ini dibenarkan oleh syarak. Jual motosikal. Macam nak jual kain lah. Jual kain biasa kapung-kapung. Nah, kain ni kalau ambil bayar tunai 50. Dan kalau hutang berapa, Mek? Kalau hutang 70. RM5 sebulan. Nah, boleh jual beli lagu ni dibolehkan oleh syarak. Nah, dibolehkan. Di antara mufti yang memfatwakan, mufti dululah, bekas mufti besar negeri Johor tahun 59. Dia ni cukup masyhur lah. Cukup alim, dia ni orang aktif, seorang ulama besar.
Tengok dalam kitab Fatwa Mufti Johor tahun 59. Mengatakan jual beli seperti ini adalah diharuskan pada syarak. Yang haramnya akad dua harga dalam sebut dua harga dalam satu akad. Saya juallah kain ini kepada awak dengan harga RM50 tunai dan jika hutang RM70. Tu tak boleh jadi riba akad lagu tu. Tak boleh. Tanya dia dulu sebelum daripada akad nak beli tunai ke nak beli hutang. Nak beli hutang maka kita akadlah dengan akad hutang. Saya juallah kain ini kepada awak dengan harga RM70 dengan bayaran RM5 sebulan. Itulah akad apa benda ni, jual beli secara ansuran. Ansuran ni bukan pinjaman. Ansuran bayar ansur-ansur. Sebenarnya nama baru. Dulu hutang dia panggil. Jual beli hutang lah. Dah bayar ansur-ansur. Pasal apa ansur-ansur? Pasal dok cash. Dok tunai. Jangan salah faham pula. Jadi jual beli ni pertama jual tunai. Yang kedua jual hutang. Ansur-ansur ni nama baru je. Dah hutang bayar sekaligus ke bayar sikit-sikit? Ada ke hutang bayar sekaligus? Mana? Kita ambil dulu barang, bayar petang karang. Dia panggil hutang. Petang karang kemarin kata RM50 tunai semua sekali. Tu panggil hutang sekaligus, bukan ansur-ansur. Ansur-ansur ni hutang yang bayar tidak sekaligus. Lagi, iaitu ada tempoh-tempoh pula. Tu hutang ansur-ansur. Nak faham hutang dulu. Hutang ni kenapa jual beli hutang? Hutang ni iaitu kita ambil barang tetapi bayarannya tidak dibayar, melainkan kita kena keluar daripada majlis. Itu panggil hutang. Contoh hutang gini, kita beli barang dalam kedai, duit ada dalam kereta. Ambil barang dulu, lepas tu akad jual beli, lepas tu dia ambil kitih ada di dalam kereta buat masuk, dia panggil hutang. Faham ke? Dia tunai ni duit ada dalam kedai. Tu tunai. Nampak? Aku tak faham. Tak beza. Hutang tak mesti bayar bulan depan. Bayar selalu. Tapi duit ambil bawah. Pasal bayar dia ambil kain tu atas rumah flat. Kereta dia bawah. Hutang. Ingat baik. Tu hutang. Dia tunai ni beri barang mabek, dapat bayaran. Dapat apa nak iwak duit. Pelalu mua PPT akui barang. Serta-merta tunai. Lambat hutang. Kita ramai tak faham hutang. Dan aku bayar selalu hutang ni. Ada dah fikir mana nak alih aku nak ambil barang tu. Hutang tu hutang ni. Tunai tu siasat saling mengunjuk. Faham lagi tunai. Jadi tak ada masalah boleh beli lagu tu. Ya. Batu sekarang kalau nak beli kereta, panggil pihak kita nak beli cash tak ada. Nak beli cash tak ada pitih. Kereta harga RM100,000. Visit perdana. Umpamanya. Panggil tuan kereta, ajak pergi ke bank tu. Suruh dia jual ke bank. Lepas tu kita beli dengan bank, bayar ansuran. Baru halal. Mudah cara. Riba ni kita buat pinjaman dengan bank, bayar ke kereta. Tu kena riba. Kalau kena pinjaman yang benda ni yang tidak muamalah Islam. Dia faham, banyak tak faham tadi. Panggil pihak tuan kereta tu wagi ke bank, jumpa dengan orang bank, akad ke dia. Saya juallah kereta ini kepada awak dengan harga RM104,000. Visi perdana RM104,000. Dia pun jual kepada kita. Susah dia beli dah dengan tuan kereta. Bank beli dah. Faham lagi? Walaupun beli hutang, dia boleh jual selalu ke kita. Sebab barang yang kita beli hutang, kita boleh jual barang. Tak nanti cash. Bank pun jual kepada kita. Saya jual barang ini kepada kereta ini kepada awak dengan harga RM145,000. Halal. Riba kot ni. Faham baik? Kita dengar bank bebas lalu. Bank bebas lalu. Islam kan gitu. Dia ada tengok keadaan. Dia ada tafsir dia. Huraian dia. Macam mana keadaan nak berlaku riba. Jadi kalau kita beli barang dengan harga tunai murah, mahal hutang mahal sikit, bukan riba. Boleh lagu tu. Nak beli hutang, nak beli tunai boleh. 1,200 betul sekali. 2 kali bayar tak? 2 bayar lebih sikit lah.
Pasal saya nak makan reti selalu ni. Nah, 2 kali bayar ini 1,400. Setuju tak? Setuju tak apa? Nampak? Dihalalkan oleh Islam. Siapa kata? Ulama kata, bukan kita kata. Nah. Kalau nak tengok fatwa Mufti Terengganu tahun 1971. Fatwa Mufti Johor 1959. Benda lama dah ni. Nah. Tapi kitab fatwa Mufti Terengganu tu lah payah nak cari. Yang mudah kitab fatwa Mufti Johor. Said Alwi Al-Haddad rahimahullah taala, seorang ulama besar daripada Aceh tu, yang dipohon oleh tanah Melayu supaya menjadi mufti di tanah Melayu. Orang hebat benar. Kitab dia ada jual di kedai-kedai kitab. Berjilid-jilid fatwa ni. Boleh tengok. Dia yang fatwa tu bila mana-mana ada berlakunya satu jamaah Islam nak mendirikan hukum Islam dalam sebuah negara, maka semua orang yang mengaku Islam wajib memberi sokongan. Dia lah. Bukan Mufti Johor lening. Jangan salah faham. Yang kedua, apakah makna Sayyidatul Adawiyah? Nama Sayyidatul Adawiyah. Dia Sayyidatul, bukan Sayyidatul, Sayyidatul. Laki-laki ni sayyid, mana pemimpin lelaki. Perempuan sayyidah. Nampak? Sin ia ada tasydid, dal termerbutah. Kalau aja jauh Rumi, Sayyidatul. Sayyidatul. Maknanya pemimpin besar wanita. Maknanya nama seorang wali Allah. Seorang wali Allah perempuan. Dia wali, dia ada perempuan. Kita orang lelaki tak jadi wali. Jadi kuali je. Rabi'atul Adawiyah ni, dia itulah nama dia Rabi'ah Adawiyah, tapi gelarannya Sayyidatul Adawiyah. Nampak? Sayyidah maknanya penghulu besar orang wanita, iaitu Rabi'atul Adawiyah kena kepada Sayyidah Adawiyah ini. Nampak? Kalau laki-laki Sayyid Adawiyah tu. Tu baru laki-laki. Dan ni Adawiyah. Maknanya seorang pemimpin besar orang perempuan, orang wali.